Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karimil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat malam juga saya ucapkan kepada rakan-rakan. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Kita cubalah dalam masa yang singkat ini kita cuba isikan masa kita ini dengan sesuatu yang berfaedah. Ada masanya kita bersilaturahim, ada masanya kita melakukan perbincangan, ada masanya kita bermuzakarah, ada masanya kita membuat pengulangan yang beginilah. sambil menambahkan ilmu. Lama juga kita tidak ke udara. Lama tu. Tahniah rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Okey. Tadi tu semasa memberi salam tu saya sedang ambil oksigen. Biasalah nak apa orang kata, macam mana nak kata ya? Dr. Amri lebih tahu. Ambil oksigen, begitulah. Okey, tentang pertanyaan Abang Diki Yudana semalam. Abede, begitu. Lebih kepada penandaan port H1 seperti mana yang rakan-rakan sedia maklum perjalanan port. Ini ialah perjalanan port. Sebelum saya teruskan, suka saya jelaskan kepada rakan-rakan, kita untuk menanda port di dalam perjalanan besar market, dalam perjalanan market H1 ini, kita perlukan kecilkan cat paling kecil. Contohnya hari semalam, pertanyaan Abang Diki itu berkisarkan pada tarikh sekitar Februari 2013, sehingga kalau saya nak lihat kepada perjalanan port dia sehingga 6 Mac ya. Tetapi suka saya jelaskan kepada rakan-rakan, kita perlu kecilkan cat paling kecil. Dalam keadaan cat kosong itu, cat kosong tu kita perlukan kecilkan cat paling kecil. Sekejap saya tunjukkan kepada rakan-rakan macam mana kita nak kecilkan cat tu. Untuk dapatkan dia punya pangkal. Senang kata dia punya mula. Dia punya pangkal perjalanan untuk port untuk port. Hari ni saya nak sentuh port saja dulu sedikit-sedikit tentang penandaan. Kemudian nak sentuh port je. Saya tak mahu sentuh lagi tentang HHT di dalamnya. Kerana port ini memerlukan kita kepada perkara asas, kemudian perlukan kepada perjalanan dan bukan perjalanan,
dan perlukan kita meneliti market yang bagaimana. Begitu. Okey, saya telah pun menghantarkan screenshot pada rakan-rakan itu. Cuba rakan-rakan perhati bagaimana saya kecilkan cat paling kecil. Dalam keadaan cat yang kosong itu, ada 3 tanda saya letakkan di situ. 1 anak panah ke bawah, jika rakan-rakan perhati. Kemudian ada anak panah ke atas, jika rakan-rakan perhati. Kemudian saya ada buat tanda right. Saya ada buat tanda right. Tanda right itu menunjukkan kawasan pertanyaan Abang D. Jadi beginilah caranya untuk mula-mula kita menanda pot. Kita perlu kecilkan cat paling kecil. Kita cari mana yang paling atas, mana yang paling bawah untuk kita lihat pangkal market. Kita perlu lihat pangkal di permulaan suatu perjalanan market bergerak. Jika kita perhatikan, apabila kita kecilkan cat, kita dapati satu kawasan yang tinggi, yang tinggi sekitar pada tarikhnya, jika rakan-rakan boleh rujuk, di sekitar tarikhnya di 27 Disember 2013. Ini tahun 2013 dan tahun 2014 di pembahagi tahun tu. Jika rakan-rakan perhati, di area itulah yang paling tinggi. Kemudian di area yang paling rendah ialah di sekitar 4 Februari 2014. Rakan-rakan boleh perhati. Jadi untuk menjadikan kita punya muzakarah pada malam ini lebih berfaedah, saya ambil 2 perjalanan pot lah. 2 perjalanan pot. Iaitu perjalanan pot daripada yang paling atas tadi 27 Disember 2013. Kemudian perjalanan pot daripada yang tadi itu untuk perjalanan pot ke arah sell. Kemudian perjalanan pot ke arah buy yang bermula daripada 4 Februari 2014. Saya ambil 2 perjalanan pot untuk pot yang mengikuti perjalanan besar market ni. Pot yang mengikuti H1 ini. Jika saya kata perkataan dengan istilah perjalanan H1 sudah lain sekarang. Perjalanan H1 merujuk kepada teori H1. Merujuk kepada teori H1. Jadi telah dibincangkan tadi apa kita gunakan istilah supaya tidak mengelirukan rakan-rakan. Begitu. Okey, jadi mari kita terus lihat. Kita cubalah perlahan-lahan. Rakan-rakan lihat, sambil tu saya hantar screenshot. Okey. Okey, saya telah hantar screenshot yang pertama. Ingat saya tidak kali ini saya tidak akan sentuh lagi tentang HHT di dalam pot itu ataupun perjalanan H1 di dalam pot itu. Saya ingin menyentuh hanya perjalanan pot rakan-rakan. Saya hantar screenshot yang pertama. Jadi apabila tadi kita telah kecilkan market, kemudian kita nak cari pangkal ni sebenarnya, dan sepatutnya tadi saya mulakan dari pangkal bulan Februari itu untuk terus ke pot perjalanan buy. Tetapi untuk memudahkan rakan-rakan dapat melihat sell dan buy, saya ambil daripada awal tahun 2014 dan hujung tahun 2013 mengikut pada keadaan persoalan Abang D itu tadi. Jadi pada screenshot yang saya telah hantar pada rakan-rakan, yang pertama untuk kita kenal pasti sesuatu pembentukan pot yang baru. Rakan-rakan perhati untuk kita mengenal pasti sesuatu pembentukan pot yang baru, kita perlulah kenal pasti market exit pot dahulu. Yang di sebelumnya.
Jadi jika kita perhati pada berapa hari bulan tu, 24 hari bulan 12 2013, di situ ada market exit port dengan gap di situ. Ini chart XM ya. Ini chart XM. Okey, ada market exit port dengan gap di situ. Jadi pada hari-hari selepas itu ialah kategori market exit port. Rakan-rakan boleh lihat apabila market exit port sahaja ke arah buy, kita hanya menanda penandaan paling high setiap hari, ataupun kita gunakan nama yang adik Din pernah sebut sebelum ini, H1 high. H1 high, apabila dia exit ke buy, hanya H1 high je kita tanda. Supaya apa? Supaya kita dapat mengesan pembentukan port yang baru. Jika kita menanda semua H1 high dan H1 low ketika exit port, saya bimbang rakan-rakan akan pening. Akan pening. Jadi apabila kita asingkan market exit port ke arah buy, kita hanya tanda high sahaja, sehinggalah kita jumpa di suatu hari market tidak lagi tembus ke arah buy sehingga US Open. Sehingga akhir US Open pada hari tertentu. Begitu. Jadi, jika rakan-rakan perhati pada screenshot itu, pada 27 Disember 2013, market membuat H1 high, dan kemudian di hari selepasnya, di 30 Disember 2013, market tak lepas dah daripada H1 high, menunjukkan tidak ada kekuatan market. Jika di sini rakan-rakan boleh lihat, untuk mengesan awal port ini berubah trend, dia mesti bergantung kepada HHT di dalamnya. Kalau dalam bahasa yang baru ini, adik dia menamakan perubahan perjalanan HH1 tu dengan jejak-jejak HH1. Ada step awal, step pertengahan, ada step akhir, dan kemudian yang nombor 4 saya tak ingat dah, tapi tak apa, nanti sekejap lagi ya. Dia ada step istimewa yang nombor 5, yang nombor 4 saya kena check semula. Maka apabila berlakunya akhir dengan HHJ akhir, biasanya dengan HHJ volume, kita akan menandakan zone climax. Ini orang kata sesimpel mungkin lah. Dia ada zone climax, kemudian market melemah di area zone climax yang nombor 2. Kemudian market membuat senang kata EB atau engine lah, senang kata. Kemudian market dia ada HHR, perjalanan buy bertukar menjadi HHR. Nampak senang kata asasnya ia daripada asas teori HH1 untuk pertukaran perjalanan HH1. Jadi dengan penandaan port ini, kita boleh nampak bagaimana pertukaran itu boleh berlaku. Dan jujur saya katakan, jika saya diminta meninggalkan perjalanan port ini, saya juga akan menjadi buta. Begitu. Sehingga begitu sekali. Saya juga menjadi buta. Mungkin di suatu ketika nanti, adik Din akan tunjukkan kepada kita bagaimana port yang sebetulnya. Sebab sehingga sekarang, adik Din tidak menunjukkan
keadaan itu. Jadi secara personal, secara peribadi, saya akan menggunakan kemahiran ini selagi tidak ada satu penyelesaian yang khusus. Kerana apa? Kerana perjalanan H1 itu ialah HT, yang mana ia melibatkan bentuk-bentuk market. Manakala port ini pula melibatkan range harga terikat yang melakukan perjalanan. Dia ada high, dia ada low, dia ada paling high, dia ada paling low. Kemudian di setiap high dia dah tunjuk dah semua keadaan market dengan laut tenangnya, dengan dojinya, dengan candle besarnya. Semua dah tunjuk dekat area itu. Jadi jika kita tidak berjaga-jaga ataupun meninggalkan keadaan ini, saya secara peribadi, saya sendiri tidak akan nampak perjalanan. Begitu. Dan rakan-rakan, cuba lihat. Saya hantar screenshot yang kedua. Saya hantar screenshot yang kedua untuk rakan-rakan perhatikan bagaimana pembentukan port itu berlaku. Baik, perhati. Apabila di hari selepas 27 Disember 2013, hari selepasnya itu 30 Disember, dia tidak tujah dah ke atas melebihi H1 high. Dia melemah. Dia melemah di area tidak melebihi H1 high. Jadi ini adalah hari pembentukan port. Sehingga close je US Open 30 Disember 2013, di ketika inilah kita mula menanda H1 high dan H1 low setiap hari. Bermula ketika inilah. Kerana apa? Di asalnya perjalanan menaik exit port sebelumnya, kita tandakan setiap H1 high untuk mengukur kekuatan market yang menujah ke atas, yang mengeras ke atas. Tetapi sampai pada di 30 Disember, market tidak lagi mengeras ke atas sehingga close akhir US Open di 27 Disember. Jadi jika rakan-rakan perhati, pada rakan-rakan yang baru, perhati garisan setiap high harian semalam tu ataupun kita panggil H1 high, kita cari market paling high, kita tanda sehingga bawa kepada hari esok. Kita tanda, kita bawa sehingga hari esok, sehingga ke period separator. Okey, baik. Kemudian lagi, kita tanda sehinggalah market ni exit port. Nampak tak? Yang saya hantar screenshot kepada rakan-rakan itu, market ini exit port bila? Jika rakan-rakan perhati, pada screenshot itu, market itu dia exit port ke arah sell pada 2 Januari 2014. Saya tak mau cerita, saya dah kata tadi pun saya sudah tersentuh sedikit tentang jejak H1. Sekarang ni saya nak nampakkan kepada rakan-rakan, port, exit port, port, exit port, exit port, port, macam tu. Maknanya, saya tidak mahu tunjuk lagi kepada rakan-rakan. Kalau nak tunjuk tu, dia memakan masa. Nampak tak? Dia exit berlawanan. Nampak tak? Apabila exit berlawanan dan jelas sehingga akhir US Open 2 Januari 2014 close di bawah paling low port, close di bawah paling low port, dia close sehingga akhir US Open tu untuk hari tersebut. Okey, dia close di bawah bermakna telah jelas satu port terbentuk. Di situ jelas. Tetapi untuk entry bergantung kepada bentuk market bentuk market HSJ ataupun dalam mengesan jejak awal HH1 ini. Begitu. Itu untuk entry. Untuk port kita perlu jelas market ini melakukan perjalanan
dengan exit port. Faham ya rakan-rakan? Okey, baik. Jadi, dengan screenshot yang saya hantarkan kepada rakan-rakan itu, rakan-rakan boleh lihatlah apabila market telah exit port pada 2 Januari itu, betul 2 Januari itu, barulah kita jelas ianya exit port dan barulah kita tandakan dalam bentuk rectangle, kotak itu. Senang. Nampak ya, saya ada hantarkan screenshot kepada rakan-rakan. Barulah kita tandakan dengan bentuk kotak itu. Biar jelas. Biar jelas. Yang mana bila dah berlaku exit sell ini, jika rakan-rakan perhati di perjalanan port sebelumnya, semua perjalanan port sebelumnya exit buy, tiba-tiba di awal tahun Januari ini exit sell. Bermaknanya apa? Dia memberi makna perjalanan port boleh berubah ataupun perjalanan port tidak melakukan perjalanan, dia buat port lagi satu dan dia buat pula exit ke atas. Itu bermakna dia menunjukkan sifat market di dalam port. Ada pula sub port. Tapi tak apa, nanti kita tunjuk perlahan-lahan ya. Okey, baik. Jadi rakan-rakan boleh nampak saya hantar screenshot itu secara turutan. Tadi nombor 1, nombor 2, sekarang nombor 3 saya telah hantarkan kepada rakan-rakan. Dan perhati apabila exit port ke sell, kita hanya menanda H1 low sahaja setiap hari. Kita hanya menanda H1 low setiap hari untuk mengesan pembentukan port yang baru. Untuk kita kesan pembentukan port yang baru. Rakan-rakan boleh perhati di H1 low 2 Januari bawa kepada 3 Januari, market 3 Januari sehingga US Open masih lagi close di bawah H1 low 2 Januari. Kemudian bila close saja market di akhir US ataupun senang kata close saja market di hari 3 Januari 2014 itu, kita terus ambil H1 low ni bawakan kepada 6 Januari. Dan perhati, apabila close saja hari 6 Januari itu ataupun sehingga US Open 6 Januari itu, market close di atas H1 low market exit port sebelumnya. Nampak tak? Saya ada hantarkan screenshot itu. Perhatikan screenshot itu. Jadi rakan-rakan, apabila katakan yang kita nampak di screenshot sekarang, exit port sell ke arah sell, kita tanda setiap H1 low dan sampai satu keadaan ataupun sampai di suatu hari market sehingga close akhir US hari tersebut tidak mengeras lagi ke bawah daripada H1 low. Bermakna ini ialah market sedang melakukan pembentukan port. Begitu. Jadi saya hantarkan terus kepada rakan-rakan pembentukan port untuk yang kedua ini. Rakan-rakan boleh lihat bagaimana pembentukan port yang kedua ini terjadi. Okey, pada saya pun telah hantar. Okey, lihat bagaimana keadaannya. Dalam keadaan setelah akhir US 6 Januari close di atas H1 low market exit port semalamnya, bermakna pembentukan port sedang berlaku pada 6 Januari. Bermakna juga apabila kita sampai ke 7 Januari, kita dah mula menanda kedua-dua high dan low semalam bawa ke hari
7 Januari tersebut. Semalamnya 6 Januari. Kita bawalah ke 7 Januari. Kerana apa? Kita dah dapat mengesan bahawa pembentukan POT telah pun berlaku. Begitu. Jadi rakan-rakan boleh perhati. Di 7 Januari, market masih lagi di dalam high dan low 6 Januari. Kemudian apabila bawa ke 8 Januari, market dia keluar di waktu Tokyo. Kemudian di waktu LO market masuk semula. Nampak tak? Di 8 Januari 2014. Market masuk semula. Dia cuba nak keluar, dia reject. Okey, kemudian dia masuk semula dan sehingga akhir US 8 Januari, market masih lagi berada di dalam high dan low semalam. Dan apabila jadi begini, market ini sebenarnya membuat pembesaran pot. Okey, nampak? Dia buat high tu, dia keluar dan dia masuk semula tu, dia meninggalkan kesan. Ia meninggalkan kesan bahawa 8 Januari itu high-nya akan dibawa kepada hari esoknya di 9 Januari. Nampak tak? Kesannya apabila dia meninggalkan high dan dia masuk semula, bila kita sampai kepada hari esok, ataupun bila kita tiba di hari esoknya di 9 Januari, market semalamnya itu dia membesarkan pot ini. Begitu. Nampak tak keadaan itu? Kita tanda high low, high low. Begitu saja. Nampak? Kemudian di 9 Januari juga market masih berada di dalam high dan low semalamnya, iaitu di 8 Januari. Nampak? Kita lihat lagi 10 Januari juga sama. Market masih berada di high dan market masih lagi berada di high dan low semalam. Dan apabila sampai sahaja bila sampai sahaja di 10 Januari, market sampai di 13 Januari, market exit pot. Market exit pot. Market exit high dan low semalam. Saya nak jelaskan dulu. Market exit high dan low semalam di 10 Januari dan sehingga US Open, market close di bawah low semalam. Jadi di sini bila rakan-rakan lihat, market telah pun melakukan exit pot yang berwarna magenta tu, rakan-rakan boleh lihat. Okey, saya hantarkan satu lagi screenshot ya. Saya hantarkan satu lagi screenshot untuk tatapan rakan-rakan. Okey, screenshot nombor 5 Rakan-rakan boleh perhati, apabila berlaku di 13 Januari market exit high dan low semalam, dan rakan-rakan perlu ingat di mana tempat market mula buat pembentukan pot, di situlah mulanya menanda pot yang secara kasar yang besar dia. Begitu. Jadi nampak tak saya buat garisan tu yang H1 paling low tu, sebenarnya yang mana paling low, paling high itu ditandakan sepanjang perjalanan pot. Bukan, di sepanjang jangka masa pot. Bukan perjalanan, jangka masa. Yang mana paling high, yang mana paling low, yang kita dapat di dalam satu range harga itu, kita tandakan sebenarnya di sepanjang jangka masa pot itu berlaku. Dan sebenarnya di 13 Januari itu market exit 2 pot hari itu. Satu dia exit high dan low semalam, yang mana itu sebenarnya sub pot. Bila ada di exit lagi yang paling low dalam range harga itu, iaitu low dia pada 6 Januari, dia barulah dia exit pot yang besar tu.
Jadi rakan-rakan, bila garisan ini selesai, barulah kita juga selesaikan rectangle ini. Kotak pot ini. Nampak ya rakan-rakan? Begitu. So, rakan-rakan boleh nampak ya, bagaimana pot ini terbentuk. Dia exit ya. Dia exit sehingga akhir US dia exit. Okey, baik. Jadi bila dia selesai dia exit, kita dah nampak bahawa market ini telah ada dua kali exit pot dalam keadaan sell. Cuba rakan-rakan perhati. Satu yang exit sell pada 2 Januari. Kemudian dia exit lagi sell pada 3 Januari. 13 Januari. Dan ini memberi makna bahawa pot ini sedang melakukan perjalanan. Dan apabila perkara ini jelas, sebelum ini antara pot yang pertama sell dan yang kedua sell, kita masih lagi berjaga-jaga untuk perubahan HHT di dalamnya untuk buy semula. Tetapi apabila pot melakukan perjalanan, dengan sifat pot yang melakukan perjalanan berulang-ulang selama bertahun-tahun ini, kita tidak lagi perlu risau tentang HHT di dalamnya. Kerana HHT di dalamnya memang mengikut perjalanan pot. Begitu. Jadi rakan-rakan, mari kita lihat lagi. Sebentar ya, saya mahu minum air sekejap. Okey, kita sambung. Okey, apabila exit pot, ingat pot dan subpot berbeza. Bila saya kata pot, itu ialah pot yang bersaiz besar. Tu ya. Kalau saya kata subpot, ialah pot yang berada di dalam pot yang besar. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah pot besar. Istilah pot bersaiz besar ada. Tapi kalau nak kata pot besar, tidak ada istilah dia. Pot tetap pot. Begitu. Okey, jadi rakan-rakan boleh lihat pada screenshot saya itu. Lihat market telah pun exit pot ke sell pada 13 Januari. Daripada keadaan ini, rakan-rakan yang memahami perjalanan pot, apabila dua pot exit sama arah, H1 akan bertukar mengikut mengikut pot yang exit sama arah ini. Begitu. Untuk menjelaskan keadaan dia, okey, bagaimana ia betul-betul exit ataupun ia melakukan pembesaran pot. Begitu. Jadi rakan-rakan boleh lihat pada screenshot yang saya hantarkan. Market ni dia exit sell 13 Januari. Market tu kuat ke atas selepas tu pada 14 Januari. Jadi, jika pada hari selepas exit pot, okey, jika hari selepas exit pot, satu hari selepas exit pot ni, tadi nampak tak 13 Januari exit pot ke sell, kemudian hari selepas tu 14 Januari dia kuat ke atas. Pada satu hari ini, apabila dia kuat ke atas dan dia terus ke zone B, H1 high pot sebelum, saya ada tandakan dengan garisan lintang horizontal line dengan anak panah pada zone B tu. Nampak tak? Jika pada 14 Januari terus ke zone B tersebut, bermakna ini ialah pembesaran pot. Tetapi rakan-rakan boleh lihat pada 14 Januari price itu tidak menghala ke atas zone B tu. Dia tidak sentuh pun. Kemudian dia buat HHR
akhir sell di 15 Januari. Kemudian market ni dia buy semula, okey, dengan enjin tu ya, okey. Dia buy semula sehingga ke 16 Januari ya. Sehingga ke 16 Januari dia tetap tidak pergi ke zone B sell tersebut. Dan market masuk semula di dalam high dan low. Market di 16 Januari itu masuk semula ke dalam high dan low 15 Januari. Jadi, rakan-rakan, sebenarnya apabila berlaku begini, ini adalah satu condition pot yang berlainan. Memang dia exit pot sebelum, tapi yang pot ni dia agak rapat, dia ke bawah. Jadi rakan-rakan, jika kita lihat tadi market exit pot ya, sell pada 13 Januari, kita hanya tanda H1 low. Kemudian sehingga close US, akhir US di 14 Januari, market memang pun close di atas H1 low tersebut. Jadi kita mulalah menanda high dan low setiap hari. Di 15 Januari market masih berada dalam high dan low 14 Januari. Kemudian di 16 Januari market di Tokyo dia keras ke atas, dia mengeras ke atas. Kemudian masuk di di LO market masuk semula ke dalam high dan low semalamnya, iaitu di 15 Januari. Bermakna market masih lagi berada dalam high low. Susah nak keluar daripada high dan low ni. Jika keluar daripada high dan low, kita dah boleh tanda dia sebagai pot ataupun sub pot. Begitu, rakan-rakan boleh lihat. Daripada keadaan tadi, market nak keluar high low ni susah. Jika dia keluar pun, dia masuk semula. Dan dengan bentuk-bentuk market yang tertentu, yang lazimnya yang kita gelarkan enjin, barulah market ni exit. Begitu. Nampak rakan-rakan yang saya hormati, lagi kasihi sekalian. Jadi rakan-rakan boleh nampak pada 17 Januari. Nampak tak? Dia exit ke sell. Dia exit ke sell HH1 high dan low semalam. Yang high dan low semalam. Dia exit low 16 Januari. Okey. Market 17 Januari tu dia exit low. Okey. Kemudian nampak tak, saya hanya menanda HH1 low sahaja apabila dia exit tu. Bila exit je saya tanda HH1 low. Exit ke sell je saya tanda low sahaja. Saya tak tanda dah yang high tu. Kemudian nak lihat pembentukan pot yang baru. Tiba-tiba pada 20 Januari market close di atas HH1 low 17 Januari. Bermakna pembentukan pot berlaku di sini. Nampak tak? Pembentukan pot berlaku di sini. Nampak tak? Begitu. Jadi bila pembentukan pot berlaku di sini, kita perlu buat semulalah high dan low untuk keesokan hari. Jadi perhati, di keesokan harinya di 21 Januari. Market dia di TO lagi, dia buy keras ke atas. Kemudian di LO, dia masuk semula. Di LO ke? Di UO ni ya. Sekejap ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Dah UO dah dia masuk semula. Pada 21 Januari. Kemudian, tidak lama kemudian, di akhir-akhir masa-masa terakhir tu, nampak seperti nak masuk tetapi dia tidak masuk. Begitu. Jadi kategori 21 Januari ni dia exit high semalam. Okey? Dia exit high semalam. So, rakan-rakan boleh nampak ya keadaan ini. Dengan keadaan dia exit ke arah buy. Dengan keadaan lagi, di sebelumnya, di pot yang di high low yang ditembusi sebelumnya ke sell di 17 Januari. Nampak tak?
satu exit sell, satu exit buy. Ini ialah sifat bukan perjalanan. Bagi perjalanan pot ini, dia ada dua sifat, iaitu sifat perjalanan dan sifat bukan perjalanan. Sifat perjalanan ialah dia exit satu arah. Dia exit satu arah pada minimum 2 pot. Okey? Pada minimum sekurang-kurangnya 2 pot dia exit sama arah. Tetapi apabila dia membuat satu exit buy, satu exit sell ataupun satu exit sell, satu exit buy, ini menunjukkan bukan perjalanan. Dan poin saya yang nak saya katakan di sini ialah antara perjalanan dan bukan perjalanan ini apa perkataan yang sesuai. Sekejap Sekejap saya fikirkan perkataan yang sesuai. Jika begini, apabila berlaku keadaan-keadaan ini yang berulang, rakan-rakan, memanglah pada rakan-rakan ada rakan-rakan yang first time saya jelaskan ini. Tetapi pada rakan-rakan yang dah lama saya jelaskan, yang dah melihat keadaan market, ciri untuk tidak melakukan perjalanan, sekejap exit sell, sekejap exit buy, sekejap exit sell, ini ialah ciri-ciri sub-pot, iaitu ciri pot di dalam pot. Ya, ada pot kecil di dalam pot yang besar. Begitu. Ini ciri sub-pot. Dan jika ciri sub-pot ini dia exit sama arah, dia akan exit paling kurang pot. Dia akan exit pot. Dia akan exit pot. Tadi tu dia, jika sub-pot exit sama arah, dia akan exit pot. Begitu. Sekurang-kurangnya begitu. Jadi, bila dah berlaku satu exit sell, satu exit buy, kita dah tahu dah. Oh, market ni berada dalam satu pot yang lebih besar. Nanti saya tandakan pada rakan-rakan. Sebelum tu saya terangkan lagi. Pada perhati pada 22 Januari. Saya hanya menandakan H1 high saja ataupun high semalam saja. Di 22 Januari itu saya hanya tandakan saya hanya tandakan high 21 Januari saja. Kerana apa? Kerana market ni kategori exit pot. Tanda satu cukuplah. Dan sehingga akhir US 22 Januari market close di dalam high dan low. Bermakna ini ialah masih lagi condition pot. Market dah mula buat pot di sini. Begitu. Jadi sebenarnya kita perlu menanda pot bermula daripada sini ya. Tetapi disebabkan untuk memudahkan, kerana apa? Subpot ni mudah. Kerana apa? Kebanyakan subpot 2 hari. Kebanyakan. Tetapi dalam market-market yang kompleks, dalam market-market yang agak sukar, contohnya yang baru berlaku baru-baru ini, dia ada subpot di dalam subpot. Dia ada. Dan apabila kita melihat perjalanan-perjalanan dia, barulah kita dapat mengesan, oh, dia melakukan subpot. Ada lagi subpot di dalam subpot. Jadi ini market ni kurang kompleks dia. Jadi bila tidak kompleks sangat macam ni, kita mudahkanlah penandaan dia tu. Begitu. Ini pertanyaan daripada Abang Amas, tak silap saya sebelum ini. Abang Amas ke? Alamak, saya antara ingat-ingat lupa. Abang Amri. Abang Amri pun ada tanya. Dr. Amri pun ada tanya. Bagaimana keadaan pot ini? Okey, begitu ya. Jadi rakan-rakan boleh lihat. Satu exit sell, satu exit buy, satu exit sell. Dia exit sell pada 24 Januari. Nampak dia exit sell pada 24 Januari. Dia ada buat besarkan di atas, kemudian masih lagi berada di dalam. Kemudian barulah dia betul-betul exit sell pada 24 Januari. Rakan-rakan boleh lihat ya. Okey, rakan-rakan boleh lihat ya. Saya ada buat satu garisan
paling low di berapa hari bulan tu. Paling low pada 20 Januari 2014 saya terus bawa ke untuk ukur. Saya terus bawa tempat exit port tu untuk ukur. Adakah dia exit port? Ya. Jika rakan-rakan lihat, pada paling low 20 Januari, okey, dalam lingkungan harga ini, market exit bersekali dengan yang paling low. Bermakna market ini ialah di 24 Januari ialah market kategori exit port exit port daripada hari pembentukan port sebelumnya di 14 Januari. Jadi rakan-rakan boleh lihat dia sama je macam tadi. Saya tandakan kepada rakan-rakan rakan-rakan boleh lihat bagaimana menandanya begitu. Daripada yang diterangkan oleh saya tadi, saya fikir saya boleh tolong tandakan kepada rakan-rakan supaya rakan-rakan boleh lihat lagi bagaimana port ini terbentuk ya. Okey, saya telah pun hantar kepada rakan-rakan screenshot yang ke-9. Saya tunjukkan tadi step by step bagaimana port itu terbentuk bermula daripada high dan low. Kemudian daripada ciri-cirinya, jika port itu betul-betul bersebelahan, hati-hati pada market yang berlawanan. Jika dia datang semula ke zone B, paling high dalam port, itu ialah kategori market dia besarkan port. Tetapi pada market yang saya ceritakan tadi di 14 Januari itu, dia tidak menghalakan ke situ, tidak sampai pun. Jadi, dia adalah di dalam port yang lain dan sememangnya di 13 Januari sebelum itu adalah exit port ke sell. Kemudian lihat market dia buat support di dalam port ini. Ada sell, ada buy, ada sell. Nampak tak? Ada sell, ada buy, ada sell. Dia buat perjalanan tu. Dia buat bukan perjalanan tu. Bila tidak melakukan perjalanan, kita jelas bahawa ini ialah support yang berada di dalam port. Dan apabila support melakukan perjalanan, saya ulang lagi, market akan ikut arah support yang melakukan perjalanan paling tidak sehingga exit port. Begitu. Katakan apabila ada support dibuat perjalanan sell, dua support yang sama. Paling tidak kita dah tahu dah. Jika sell itu kita lihat port low paling jauh ada lagi kurang 200 pip. Okey, katakan begini, ada satu port yang besar, dalam dia ada di sekitar H1 high port tu ada dua port yang melakukan sell yang sama arah. Kita ukur daripada port yang kedua itu H1 low, dia bawa kepada paling low port tu katakan sekitar 200 pip. Rakan-rakan, 200 pip itulah yang dia akan pergi. Begitu. Macam yang baru inilah. Baru-baru ini sebelum saya left daripada Akademi TBST sebelum ini, okey, saya dah bagi hint kepada rakan-rakan. Kerana pada ketika itu, market telah pun melakukan perjalanan. Market telah pun melakukan perjalanan port. Perjalanan support. Dia akan exit paling tidak ke HH1. Dia akan exit paling tidak ke HH1 high port. Begitu. Sekejap saya tunjukkan screenshot dia yang saya nyatakan baru-baru ini. Saya ada nyatakan ya. Okey, itu contoh yang baru-baru ini. Nampak tak ada support yang melakukan perjalanan? Yang baru-baru ini pada 23 Julai 2015. Dia exit sama arah pada support tu. Saya just letak saja A dan B. Nak letak 1, 2, 3 pun tak apa. Nak letak
sangsa pun boleh. Nak letak wahid, isnan, salasa pun boleh. Nak letakkan 1, 2, 3 pun boleh. Tujuannya supaya nampak perjalanan. Yang exit sama tu je. Bukannya saya nak bagi nama, tak ada. Saya tak ada bagi nama. Saya nak bagi dia nampak perjalanan. Jadi rakan-rakan pada 22 hari bulan 7 itu 2015, di 23 hari bulan 7 2015, tengok dalam screenshot itu, dia exit sama arah di subport B tu ya. Di subport B nak menunjukkan dia di port yang kedua. Dia sama arah. Jika kita kira di situ saya sudah mula mengira. Saya sudah mula mengira nak sampai ke high port ada sekitar 249 pip. Pada ketika itu nak sampai ke berapa Ogos tu nak sampai ke 11 Ogos tu ada sekitar 249 pip daripada high support 22 Julai. Cuba rakan-rakan kira. Daripada high support 22 Julai, rakan-rakan boleh kira ada sekitar 249 pips lagi nak sampai ke high port. Dan bila dia melakukan perjalanan support di sekitar, memang dia akan pergi ke buy tu. Jika 200 pip lah dia akan pergi. Jika 300 pip lah dia akan pergi. Begitu. Jadi pada ketika ini, begitulah keadaannya. Dia sentiasa berulang. Dan ini 2015. Tadi yang kita muzakarahkan tadi 2014. 2014, 2015 sama je perlakuan dia. Jadi mengapa tidak kita gunakan dia sebagai satu keadaan ataupun kita gunakan dia sebagai satu metod, sebagai satu kesempatan yang ada untuk kita telitikan supaya kita tidak tersesat arah perjalanan besar market. Untuk pengetahuan rakan-rakan, jika port ini ke arah sell, jelas HHT juga akan mengikut perjalanan port. Begitu. Dan untuk keadaan-keadaan yang tukar arah semuanya, di dalamnya kita lihat HHT dan zone B melemah ke macam bagaimana. Nanti kita sentuhlah nanti ya, perlahan-lahan. Okey, baik. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Saya mahu tandakan terus ya. Saya mahu tandakan terus supaya kita dapat jimatkan masa. Jika saya nak terus bercakap begini, saya akan menggunakan masa yang sangat banyak. Jadi saya mahu rakan-rakan take 5 lah dulu ya. Saya mahu terus tanda ini sehingga tanda ini supaya Abang D jelas bagaimana penandaan ini ya. Begitu. So, okey rakan-rakan, take 5 dulu. Saya fikir pukul 12 kita habiskan. Tak elok juga kita nak sampai ke pagi nanti, tak elok juga Esok ada rakan-rakan yang mahu bekerja. Jika sebelum pukul 12 kita dapat habiskan, lebih elok. Begitu. Okey rakan-rakan, kita take 5 sekejap sementara saya buatkan perkara ini untuk rakan-rakan. Okey. Maaf menunggu maklumlah, nak port ni bila dibuat banyak-banyak dia leceh jugalah, kita nak melihatnya. Dia agak remeh dia leceh sikit, tak apalah. Tidak apa. Okey lihat saya hantar screenshot yang ke-10 Saya hantar screenshot yang ke-10, rakan-rakan boleh lihat. Dia mula buat buy semula nampak tak? Dia mula buat buy. Dia buat buy tu selepas dia dia dah buat 1, 2, 3, 4 kali exit port sama arah sell. Dia dah buat daripada 2 Januari
sehingga 31 Januari, 1 bulan tu, 4 kali exit port ke sell. Begitu. Jadi pada port yang kelima, yang bermula daripada 4 Februari sehingga 6 Februari ni, samalah. Dia buat high low dengan market sell sebelumnya sepatutnya kuat HHT-nya. Tiba-tiba sell jadi HHR. Ini adalah antara petunjuk tukar perjalanan HHT. Begitu. Rakan-rakan perlu ingat, ini antara jejak-jejak HH1 lah. Sama ada kita nak lihat dia tukar tu dan dia ditambah pula dengan exit. Jika tak exit tu, market masih di dalam port. Tapi bila dia tukar tu, ditambah pula dengan exit port, maka perjalanan port juga akan mengambil tempat berseiringan dengan HHT. Jadi rakan-rakan boleh lihat ya. Rakan-rakan boleh lihat dari 6 Februari dia exit port ke buy. Sebelumnya sell kuat. Dalam sebulan tu sell kuat. HHT dia. Bukan macam mana pun HHT dia. Rakan-rakan boleh lihat. Tiba-tiba di dalam kawasan port di berapa 4 Februari hingga 6 Februari dia jadi tidak kuat. Dia sell bertukar menjadi HHR. Begitu. Jadi apabila keadaan ni, market ni exit ke buy, okey. Market buat port exit ke buy, dia dah mula. Tadi perjalanan port sell, tiba-tiba ada satu exit ke buy. Ni port ni bukan sub port ni port. Jika sub port dia duduk di dalam port, tapi ini dia port, memang dia port lah. Senang kata. Dia betul-betul di atas landasan di atas landasan perjalanan market tu. Nampak? Bila dia exit terus di 6 Februari dia exit buy. Nampak tak? Kita pun mula dia menanda high sahaja. Kita tanda high sahaja. Perhati dekat screenshot tu ya. Kemudian di 7 Februari pun sama, close di atas high 6 Februari. Nampak tak? Kemudian di 10 Februari market tidak close di atas tu. Di 10 Februari market tidak close di atas 7 Februari. Jadi bermula daripada 10 Februari ini kita mula menanda high dan low. Dan apabila kita start menanda high dan low, di situ jugalah kita mulakan, jika nak buat nanti bila dah siap proses exit port nanti, untuk membuat kotak tu bermula pada kotak port ni, kita nak buat dia bermula pada market yang buat high dan low ni lah. Begitu. Jadi kotak port ni nampak saya mulakan daripada 2 Februari. Sebab apa? Kerana di situlah market mula membuat high dan low. Nampak Jadi rakan-rakan boleh nampak bagaimana pembentukan port yang baru untuk kita jelaskan di mana kedudukan dia. Kita bukan saja-saja letak keadaan dia begitu. Kita bukan saja-saja letak dia bersebelahan hari. Rakan-rakan boleh nampak ada port yang duduk bersebelahan je setiap hari. Bila dia buat port baru duduk sebelah port lama. Bila dia buat lagi port baru, dia duduk sebelah port lama. Dia bukan begitu ya. Ada keadaan dia ada selang 1 hari, 2 hari, bergantung pada market buat high saja ataupun low sahaja, yang kemudian barulah dia buat high dan low. Daripada high dan low pertama market tu lah, di situlah kita mula membuat port dan bentuk kotak tu ya. Dan untuk kita tanda dia apabila selesai market exit ya. Begitu. Jadi rakan-rakan, di sini ada rakan-rakan boleh lihat ciri-ciri pembesaran port pada 11 Februari. Saya ada tanda dengan anak panah ke bawah. Rakan-rakan boleh lihat pada 11 Februari di sini market exit port. Nampak tak? Di 11 Februari itu market exit port ke arah buy. Okey. Bagaimana dia boleh menjadi pembesaran port?
Kenapa saya tak buat subport dekat situ, exit ke buy? Kenapa dia boleh jadi pembesaran pot? Okey. Nampak tak market menurun tu? Selepas tu pada 12 Februari. Yang saya ada tanda right tu. Anak panah menurun, kemudian ada tanda right. Nampak tak candle besar tu? Candle besar tu dia tembus zone B buy di HH1 low pot ketika itu. Pada jam berapa ni? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 malam. Okey, sekitar jam 7 malam. Di sekitar jam 7 malam, pada pada 10 Februari, di situ ada zone B. Sekali lagi saya kira. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malam. Okey, 7 malam tu candle buy tu yang dekat dengan tanda pangkah saya buat tu. Jika kita tarik satu garisan lintang, kerana apa di open dia tu, itu ialah zone B, HH1 low ketika itu, HH1 low pot ketika itu. Nampak tak? Jika saya buat pot, rakan-rakan akan nampak di situ pada asalnya di situ zone B, HH1 low pot. Nampak tak? Apabila zone B ini ditembusi, sell pada 12 Februari. Jadi, ini menunjukkan market exit pot ke buy 11 Februari hanyalah pembesaran pot. Apabila keesokan harinya, market dia sell semula sehingga ke zone B buy paling low di HH1 low pot ketika itu. Begitu. Jadi, yang pot yang rakan dah nampak tu, dia dah selesai. Perkara yang dah selesai. Dia dah dapat dah paling low-nya pada 12 Februari tu dengan candle besar, selepas tu ada shadow sikit di low tu. Tetapi asalnya semasa dalam proses market ni di live market, okey, HH1 low pot sebelum pada 12 Februari itu ialah HH1 low di 10 Februari. Jadi apabila berlaku begini, ingat ni, apabila ada hari exit pot, kemudian hari esoknya market dia berlawanan, dia datang semula ke zone B, zone B paling high atau paling low pot, bergantunglah exit pot ke mana. Jika exit pot ke buy, market esoknya dia datang semula ke zone B buy paling low di HH1 low pot. Ini ialah kategori market pembesaran pot. Itu yang pertama. Yang kedua, macam biasalah, jika dia exit pada hari yang sama, kemudian dia masuk semula pada hari yang sama, itu juga kategori market pembesaran pot. Yang ketiga, jika dia buat pot exit ke arah buy, kemudian hari esoknya dia buat lagi pot, hari lusa dia exit ke arah sell. Itu juga kategori pembesaran pot yang mana terdapat subpot yang tidak melakukan perjalanan. Apabila berlaku subpot tidak melakukan perjalanan, ia menunjukkan market ketika itu berada di dalam pot. Begitu. Dia besarkan dengan dengan subpot. Begitu. Jadi rakan-rakan boleh jelas. Yang lain-lain ni, kalau kita lihat pada hari-hari seterusnya, mudah. Semua HH1 high, HH1 low, semua cantik. High, low, rakan-rakan boleh lihat ya. Pada screenshot tu high, low, semua cantik. Kemudian, pada 18 Februari, dia exit. Dia exit ke arah buy. Nampak Dia exit ke arah buy, sekaligus dia exit pot. Mulanya dia exit high, menunjukkan dia exit subpot. Dia exit high 17 Februari. Pada pagi tu, di 18 Februari tu, dia exit high di 17 Februari. Kemudian pada hari yang sama juga, dia exit juga paling high dalam lingkungan beberapa hari itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Dalam lingkungan 7 hari itu. Okey.
Dia exit paling high dalam lingkungan 7 hari itu. Bermakna pada hari 18 Februari ini, dia exit support ke buy, kemudian dia exit juga pot ke arah buy. Begitu. Nampak ya? Jadi, sehingga akhir US ni, market di kategori dia bila dia keluar ni, dia kategori market exit pot. Okey? Nampak Okey, mari kita lihat screenshot yang terakhir. Kita ada 7 minit lagi lebih kurang. Okey. Perhati market daripada exit pot sebelumnya tadi yang saya telah ceritakan tadi, dia buat high dan low. Dia buat setiap high dan low, dia buat support pada 20 dan 21 high dan low sebelum saja, kemudian dia exit ke buy. 21 Februari dia exit ke buy. Kemudian dia buat lagi pot. Okey, pada ketika ini kita nampak seolah-olah macam pot lah kan. Okey. Sebab kita tak nampak lagi dia punya ni. Bila kita jelas dia exit berlawanan, baru kita tahu, ini dia berada dalam pot yang besar. Yang exit berlawanannya pada 26 Februari. Pada ketika ini sebelum terjadi exit berlawanan, sebelum terjadinya perlawanan ini, berlawanan market ini, berlawanan pot ini, kita mengikut HHT seperti biasa. Kita tahu kan HHT bagaimana dengan engine. Dia exit ke buy sebelum ini. Baru dia exit buy pot yang kedua. Dia sekarang ni dalam proses mencari pot yang ketiga. Jadi masih lagi mudah. Begitu. Rakan-rakan boleh fokus kepada buy. Yang penting tahu HHT bagaimana. Okey? Buy. Jadi rakan-rakan, nampak tak di 21 Februari dia exit buy. Di 26 Februari 2014 dia exit sell. Kemudian di 28 Februari dia exit buy dengan gap. Di 28 Februari tu dia exit buy dengan gap. Saya ada tandakan right. Okey. Kemudian dia di 31 Mac tu dia membentuk high dan low. Nampak tak pada 20 sekali lagi, nampak tak pada 28 Februari tu saya hanya tandakan HH1 high saja selepas market exit pot tu dengan gap tu. Nampak Saya hanya tandakan HH1 high. Dan bila lihat di 3 Mac, okey, bila lihat saja di 3 Mac, market berada di bawah HH1 high tersebut. Bermakna kita gunakan prinsip biasalah. 3 Mac itu tarikan high dan low dia sebagai pembentukan untuk kita gunakan pada 4 Mac. Jadi lihat, 2 kali exit pot ke arah buy. Nampak tak? Pertama dia exit dengan gap pada 28 Februari dan kedua dia exit dengannya bentuk market HSJV. Nampak tak? Bergabung dengan TKT. Nampak tak? HSJ. Kemudian, nampak tak saya ada tanda 129 tu. Itu bila kita ukur daripada H1 high pot yang terakhir, yang nombor 2 tu, yang arah exit yang sama tu, pada 4 Mac tu, kita ukur terus. Sebab dia memang pergi ke HH1 high pot. Dia memang pergi ke high pot. Nampak tak? 129 pips radius. Jadi rakan-rakan, bila jumpa peluang sub pot membuat perjalanan, tambah-tambah lagi pot tu bersaiz besar, sub pot dalam dia buat perjalanan. Ini rakan-rakan jangan lepaskan peluang lah. Katakan HHT sell lah katakan. Okey. Pot tu pot yang besar, tiba-tiba dia buat support ke buy, 2 exit arah berlawanan. 2 exit arah yang sama. Maklumlah dah malam-malam begini. Kedudukan 2 support tu masih lagi di HH1 low. Ini peluang jika jumpa keadaan begini. Okey. H1 di dalam pot ni, perjalanan pot ini, dia menunjukkan ke arah buy.
Jika ada selepas itu, ada HHT sell. Tunggu je akhir HHT sell untuk dapat paling rendah untuk follow semula buy. Macam market tadi lah. Macam market tadi yang saya hantarkan yang pot yang terbaru ni. Jika jumpa HHT sell, ikut terus buy. Begitu. Jadi sebenarnya persoalan Abang Day semalam, dia tujukan kepada saya. Inilah dua pot ni lah yang di 27 Februari dan di 28 Februari. Okey, pot ni. Kemudian pot satu lagi, pot yang exit buy ni di 3 Mac hingga 4 Mac. Bagaimanakah statusnya? Statusnya tetap sama. Apabila dua sub pot yang exit sama arah, walaupun dengan gap tu nampak, dia tetap akan menghala ke dia akan tetap menghala ke H1 high pot. Begitu. So, beginilah ya rakan-rakan. Saya tak cerita lagi HHT, tetapi HHT amat berguna di dalam perjalanan pot ini. Begitu. So, saya fikir lagi 1 minit mahu 12 malam. Kita tutuplah pertanyaan Abang D ni yang saya selitkan dengan sedikit muzakarah sebentar tadi. Sedikit tak sedikit pun lebih kurang 2 jam. Maklumlah. Maklumlah. Ya. Jadi, rakan-rakan yang saya muliakan, tunjukkanlah semangat rakan-rakan. Begitu. Tunjukkanlah semangat rakan-rakan. Hadirkanlah semangat rakan-rakan. Sebab segala perkara di dalam dunia ini, untuk kita buat, kita perlu adakan minat. Bila kita minat, kita semangat. Begitu. Jadi, buktikan sendiri ya. Saya nak buktikan bagaimana lagi. Buktikan sendiri. Adakah saya perlu buktikan kepada rakan-rakan? Saya perlu ada istana yang besar. Saya pun berfikir saya bukan jenis manusia yang begitu kot. Adakah saya perlu buktikan pada rakan-rakan saya perlu ada Lamborghini ke? Perlu ada Ferrari ke? Saya hanya kereta kecil saja. Itulah yang setakat ini saya mampu. Saya bukan peminat bahagian itu lagi ya setakat ini. Kerana apa? Rakan-rakan buktikanlah sendiri. Begitu. Tak perlu lagi saya nak orang kata nak berceloteh, beria-ia sangat. Begitu. Jika rakan-rakan tidak berjaya, tidak dapat buktikan, tinggalkan. Senang, mudah cerita. Begitu. Cari perkara lain yang membuatkan semangat rakan-rakan datang. Kerana apa? Kerana rezeki kita adalah amat berlainan antara satu sama lain. Rezeki kita ni masing-masing ada orang bahagian ini rezekinya. Ada orang bahagian ini rezekinya. Ada orang bahagian itu rezekinya. Allah dah tetapkan. Begitu. Jadi, saya sayang rakan-rakan semua. Lama berfikir panjang sebelum ini. Berbincang dengan Abang Z dan sebagainya. Bukan apa. Sejarah lama berada dalam pengetahuan kami. Jadi kami tidak mahu sejarah lama berulang. Begitu. Maklumlah. So, dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya fikir saya telah pun menjawabkan persoalan Abang D. Jika Abang D ada lagi pertanyaan nanti, kemukakan lagi. Jika saya tidak menjawab persoalan Abang D semalam, Abang D kemukakan lagi supaya saya lebih faham soalan Abang D tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rakan-rakan. Selamat beristirahat. Jumpa lagi. Terima kasih.